Baiknya isteri, bila isteri mengaku bahawa kita adalah baik, memang baiklah kita. Tapi kalau isteri cakap, macam mana Kak Leha, suami Kak Leha? Sejengkai muncul. Bunyi dia. Tapi dia rajin ke masjid. Memanglah di rumah. Tak tahulah ustaz, dengan budak-budak ni baran. Anak kecil saya 6 bulan ustaz menangis. Dia tak begitu ustaz. Diam, aku tampar kan? 6 bulan ustaz. Oi. Panah baran ustaz, tak tahulah. Silap ramaknya kata dia. Maknanya bila isteri kata kita ni jahat, jahatlah kita. Sebab tu abang-abang, Nabi sebut nak jadi orang baik, layan makcik-makcik tu. Akak-akak tu, isteri-isteri kita tu. Kita adalah terbaik. Lepas ni kalau bawa isteri pasar raya, jom abang, jom pergi pasar raya Gian, jom. Ambil isteri, buh dalam troli, tolak, seronok empat. Sampai ke eskalator tu, turun dengan troli tu, babal leha, bawa. Kan seronok tuan-tuan. Yang kedua, yang menentukan kita ni baik ataupun tidak siapa? Jiran-jiran. Kalau jiran cakap dia baik, ya Allah ustaz, jiran saya tu baik ustaz. Oi, 6 harakat bunyi cicak tu. Baik ustaz jiran, makcik, bersyukur ustaz, janda ustaz. Tapi itulah dia macam tak keluar rumah apa semua, kerja balik kerja gitu je ustaz. Macam mana baiknya tu kak? Ustaz. Akak kadang-kadang tak masak, dia hantar lauk. Ya Allah. Hari tu akak pergi balik kampung, dia yang angkat kain semua dia ustaz. Balik lambat sikit kerja kan, dia angkat kain, saya ada air ustaz. Ya Allah. Itu madu akak. Berhati-hatilah di jalan raya. Akak mampu mengubahnya kak. Punya baik jiran, dia mengaku kita baik. Kita baiklah tuan-tuan. Tapi kalau jiran cakap, macam mana jiran kau mat? Entahlah. Anakku tidur, dia pasang karaoke. Aku nak tidur pula, dia melalak pula. Aduh. Bila aku ketuk dinding pintu rumah, janganlah bising, saya nak tidur. Ni rumah aku, karaoke aku, dinding aku, apa kau sibuk? Entahlah, pening kepala. Sampah dia buang rumah aku. Bila datang anjing, bila datang kucing, habis peletik sampah, habis rumah aku kena. Aku pun pening kepala lah. Kalau begitu, kita ni buruk tuan-tuan, sebab kita dapat istilah buruk daripada jiran kita. Dan yang keempat tuan-tuan, yang terakhir, saya bagi pada tuan-tuan beberapa petua untuk kita boleh amalkan. Pertama, saya minta pada tuan-tuan yang ada hajat. Anak-anak ni tak tahulah ustaz, malas baca buku, duk main handphone je ustaz. Tidur handphone, mandi handphone, masuk tanda handphone, sampai rumah handphone. Buku tak nak baca ustaz. Oi. Suami saya handphone, dengan saya pun handphone sekali ustaz. Saya pergi minang orang ustaz, sampai sekarang tak terbuka pintu hati dia ustaz. Macam mana ustaz? Tak tahulah ustaz. Makcik baca surah Al-Fath sampai habis. Bagi anak-anak ni minum air dia, bagi suami kita minum dia. Semoga buka pintu hati. Itu yang pertama, surah Al-Fath. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan baca surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'du nama dia. Ayat 1 sampai 3. Yang mana rajin berniaga, kadang-kadang pelanggan tak sampai. Kadang orang sihir, kadang orang baca doa bagi tak nampak kedai. Tiap-tiap kali buka, tiap-tiap kali tutup gerai, tiap kali tutup kedai, buka kedai. Baca surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3.
Begitu juga masjid. 2 orang, 3 orang sembahyang berjemaah. Punya ramai penduduk yang datang 3 orang. Saya pergi sembahyang satu surau, singgah sembahyang. Dah maghrib, hampir maghrib, pintu tak buka, tingkap tak buka, lampu tak buka. Saya pun turun kereta, elok nak buka pintu surau, datang orang naik basikal, naik motosikal. Dia buka semua, dia azan. Saya jadi imam. Pembantu saya, driver saya, dia 3 orang je sembahyang. Saya pun tanya dia, memang surau ni tak ada orang ke pakcik? Selalu ramai, malam ni tak ada pula. Oh, ramai penuh kot. Ada 3-4 orang ada. Astaghfirullahalazim. 3-4 orang tu bagi dia ramai dah tuan-tuan. Jadi abang-abang, kalau surau kita tak ada orang, masjid kita tak ada orang, surah Ar-Ra'du ayat 1-3. Tok Imam baca selalu, Tok Imam baca selalu, Tok Siak, Tok Bilal, pengurusi Nazir baca selalu. Begitulah anak-anak akak. Tak orang Minang. Umur 30 tak ada orang minta, 32 tak ada minta. Baca surah Ar-Ra'du ayat 1-3. Tapi ustaz lepas baca ustaz, orang Minang saya pula ustaz. Tiap-tiap bulan orang minta makcik ustaz. Sebab makcik baca, anak tak baca. Memang orang minta mak lah. Suruh anak tu yang baca. Ketiga. Saya sakit ustaz. Sakit apa? Kanser. Saya sakit kanser. Kena kemo panas. Rumbuk satu-satu rambut ni gugur, lalas bagi botak. Badan sihat, sekarang kurus. Kemo. Ada kanser yang aktif, ada yang pasif. Ada yang serang hati, ada yang serang tulang. Mata ni dah naik kuning. Kanser tahap 4, tahap awal macam-macam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau boleh buat, kalau tak boleh buat, pulanglah. Yang sakit kanser tadi, yakin setiap penyakit ada ubat. Dan saya nak ajak pada tuan-tuan yang ada kanser, hari ni banyak yang kena kanser tuan-tuan. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1000 kali. Saya tiap-tiap kali saya bawa orang pergi umrah yang duk ikut saya ni tuan-tuan, orang kanser. Ada yang balik sembuh daripada kanser dia. Ada yang datang lagi, yang baru dia datang lagi. Ustaz, alhamdulillah, tu lepas saya ikut tadi, saya ikut lagi, syukur ustaz. Doktor kata saya dah free from cancer ustaz. Alhamdulillah. Jadi tak payahlah tuan-tuan ikut saya pula pergi umrah pula, letih saya tuan-tuan. Cukuplah sekali 2 kali bawa orang, cukup. Pergi sendiri je. Waktu tuan-tuan tawaf tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Satgi sa'i pula alam tara kai. Tak kiralah tuan-tuan naik skuter ke, naik kursi roda ke, jalan ke, ditolak ke. Buat di tanah suci tu 1000 kali alam tara kai. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Direjam dengan batu-batu sijil dan jadilah macam daun-daun yang berguguran. Tuan-tuan, ini ayat kemoterapi tuan-tuan. Dia bakar habis sel-sel kanser tu. Alhamdulillah. Perkongsian saya yang kita duk buat tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi kalau kita tak pergi umrah ustaz, baca di rumah. Jangan bila kena kanser duk mengenang nasib. Ubat. Quran tu ubat. Quran tu ubat. Dia ubat. Jangan kita kata Quran tu untuk orang mati. Dia ubat kita. Yang keempat, menanggung sakit. Saya ni sakit jantung. Tadi saya ceramah di Dataran Merdeka petang tadi. Dataran Merdeka tu bawah dia ada underground punya
food court. Saya pun tak pernah tahu. Saya duduk di Ipoh, bukan jalan Ipoh. Orang kata Ustaz Kazim duduk di Ipoh, jalan Ipoh dia. Dah Ipoh mali taklah sombong ya. Ipoh. Bukan jalan Ipoh, Ipoh. Saya tak pernah tahu di bawah dataran Merdeka tu ada gerai, ada food court. Cantik-cantik sekarang tuan-tuan. Pergilah bantu peniaga-peniaga di bawah. Banyak tuan-tuan sekarang mereka tengah buat, insya-Allah. Kalau saya lapang, saya akan bagi sebulan sekali ijtimak buat di bawah dataran Merdeka. Sebulan yang datang ke sekolah saya tuan-tuan, 1 minggu 15 buah bas. Seminggu hari Sabtu 15. 2 hari 30 bas. Tuan-tuan, 30 bas seminggu darat dengan 4. Berapa ratus bas yang datang melawat sekolah saya dalam sebulan. Saya cakap yang datang pada Singapura, Melaka, Johor, sekarang tak payah pergi ke sekolah saya. Semata-mata nak dengar ceramah saya. Transit di Ipoh saja, di KL saja. Saya datang ke KL, makcik-makcik datang ke KL, kita buat ijtimak baca kitab. Saya sadar saya nak buat dekat bawah dataran Merdeka. Buat di situ tuan-tuan. Saya tadi dia orang cakap suruh ceramah 1.5 jam. Saya kata saya tak sihat. Bukan jet lag. Bukan. Saya ni tuan-tuan jet apa pun tidak. Saya sampai di rumah. Saya angkat beg. Beg kargo bagasi saya itu berat tuan-tuan. Saya tak perasan masa wrapping dia orang combine 2 beg jadi satu. Dengan bertenaganya saya angkat beg tu. Sampai sekarang jantung saya sakit. Jantung sakit. Saya terlupa saya ni ada sakit jantung. Terlupa tuan. Sampai sekarang duk sakit pedih. Baik, bila kita sakit, sakit berterusan. Saya minta pada tuan-tuan, ambil tapak tangan ni, letak di tempat sakit kita. Dan tuan-tuan baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 1000 kali. Kenapa? Minta Allah yang maha lembut melembutkan sakit kita, menghilangkan sakit kita, dan menjadikan penderitaan sakit kita itu dalam keadaan lunak pada kita. Jadi 4 benda ni cukup saya ajar pada tuan-tuan. Bagi banyak-banyak pun tuan-tuan tak nak amal pun. Duk termenung bila lah nak habis Ustaz Kazim ni. Ni tuan-tuan, 4 ni saya jazahkan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Walaupun tak seberapa ilmu, tapi sekurang-kurangnya adalah bekalan untuk dibawa pulang tuan-tuan. Jadi terima kasih bagi tuan-tuan yang nak melawat sekolah saya. Dialu-alukan, pergilah belajar. Dan insya-Allah saya akan buat pondok yang baru. Kalau ada rezeki, saya nak buat pondok. Ada 400 buah pondok untuk saya buat. Saya panggil perkampungan orang Pencen di Ipoh, di Pengkalan Pegoh. Sekarang saya ada 300 buah pondok. Sekolah tahfiz saya dah serahkan pada orang lain. Saya dah tak mampu tuan-tuan. Saya tak larat lah. Dengan tua, gastrik, ulcer, sakit jantung semua ada. Jadi saya serahkan orang lain buat. Jaga sekolah tahfiz. Saya tak jual pun sekolah tu. Walaupun itu adalah harta saya, bukan harta wakaf. Saya buat loan daripada bank tu. Ceramah-ceramah macam ni tuan-tuan. Siang malam saya pulun ceramah sebab nak bayar loan. Tapi orang duk kutuk saya makan dedak. Dia tak tahu saya ni sakit pun pergi ceramah. Sebab nak bagi budak-budak, anak-anak yatim ni ada satu rumah untuk mereka belajar. Yang banyak duk fitnah. Ustaz Kazim makan dedak, makan dedak, makan dedak. Saya makan nasi tak pernah sekali makan dedak ni. Fitnah jahat mulut. Apa jenis manusia ni? Ada yang kata Ustaz Kazim sekali ceramah 25,000. Mana? Saya tak letak pun tuan-tuan. Bagi tak bagi sudah. Kayaknya saya kisah. Bagi tak cukup.
Kalau jemput lagi saya tak datang dah. Apa masalah? Ada ke fitnah kata saya kali ceramah 10,000, 20,000 kau gila ke apa ke? Fitnah. Kalau tuan-tuan bagi pun tuan-tuan, saya masukkan pada sekolah. Saya buat sekolah, saya tak minta pun duit kerajaan. Dah 12 tahun tuan-tuan. Duit korporat tak minta, duit apa pun tak minta. Saya hanya buat jualan saja. Tiap-tiap kali saya ceramah, saya akan bawa jualan amal. Tuan-tuan sedekahlah dengan jualan tu, masuk tabung sekolah. Ada 1,000 pelajar saya. Yang paling kecil 5 tahun, yang paling tua 89 tahun. Pelajar pondok saja ada 600. 400 yang tinggal di pondok. Jadi kalau makcik-makcik nak duduk di pondok, datanglah. Belajar sana sampai mati. Bila boleh masuk ustaz? Bila pondok kosong. Bila pondok kosong? Bila ada mati. Baru kosong pondok tu. Kalau tak ada mati, waiting list saja 1,700 orang yang nak masuk. Sebab tu saya usaha dapatkan satu tanah, dan tanah ni cantik. Saya nak buat satu taman yang sangat cantik. Ada kolam, ada sungai di dalam dia. Dan saya nak buat satu rumah, satu. Duduklah suami isteri sampai mati belajar. Kalau jadi tuan-tuan, insya-Allah dia ada sebuah pondok moden yang cantik, yang besar, lengkap dengan klinik, dengan kedai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh datang tengok melawat sekolah saya. Mudah-mudahan mungkin di sekitar Puchong ni kita juga boleh buat. Dan di sekolah saya ada orang gila, tak siuman pun saya bela. Ada yang dibuang anak, ada yang miskin, ada yang sebatang kara, semua ada. Mu'alaf, termasuklah LGBT, yang transgender, transseksual, yang dah buang pun ada. Saya bela balik. Cuma tak dapat menghilangkan yang dah dibuang, mengadakan semula yang tu tak dapat. Abang dah buang, tak boleh buat apa abang. Dia dah buang, dia dah menyesal, nak buat apa? Buah pinggang boleh ganti, jantung boleh ganti. Ada penderma lagi tuan-tuan. Tapi kalau benda tu tak ada siapa nak derma. Jadi yang mana cadang nak buang tu berhati-hati. Buah pinggang boleh derma, tapi benda tu, Pak Din, derma kat saya Pak Din. Aku pun nak pakai, engkau pun nak pakai. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi datanglah melawat, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh lebih mengenali daripada mendengar fitnah dan kata-kata pada orang yang tak pernah mengenali pusat pendidikan Al-Barakah. Tuan-tuan doakan saya sihat, doakan sekolah saya tidak ada gangguan, dan kami boleh melatih ribuan manusia setahun untuk lebih mencintai Islam, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah turunkan berkat. Jadi bagi tuan-tuan yang nak menderma, saya tak minta duit. Tuan-tuan hanya perlu dapatkan produk-produk Al-Barakah. Sekarang saya duk minum jus durian Belanda lah apalah, tuan-tuan boleh beli, niat untuk Al-Barakah sahaja. Terima kasih semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.